Tuan Yang di-Pertua, kita telah dimaklumkan dalam ucapan belanjawan bahawa tahun ini merupakan tahun pengenalan cukai-cukai yang baru, perluasan skop cukai yang sedia ada, tetapi jawapan yang kerap diberikan dipenuhi dengan penipuan dan pembohongan. Kerajaan dan jurucakapnya banyak kali katakan bahawa kenaikan cukai SST ini hanya untuk golongan maha kaya. Ia tidak akan membebankan rakyat. Siap berani lagi memperlekehkan rakyat dengan katakan, sejak bila rakyat main golf setiap hari? Takkanlah rakyat nak berkaraoke setiap hari? Takkanlah rakyat ingin menggunakan hotel tiap-tiap hari? Kenyataan yang angkuh dan sombong ini yang tidak berpijak di bumi yang nyata bukan sahaja mengelirukan tetapi merendah-rendahkan pemahaman rakyat berkenaan kenaikan dan perluasan cukai SST. Realitinya, dengan pengenalan dan kenaikan cukai SST, sektor logistik yang sebelum ini dikecualikan kini disertakan sekali pada kadar 6%. Dan sektor logistik ini melibatkan semua sektor-sektor yang lain. Kerana apabila kita membawa import barang ke pelabuhan, ke custom, ke gudang dan akhirnya ke kurier, akan ada cukai yang dikenakan. Dicampurkan sekali dengan ringgit yang lemah, ini akan menyebabkan kos barang meningkat dengan mendadak. Kita digemparkan lagi baru-baru ini bahawa kos import barangan asas telah meningkat ke kadar yang tertinggi dalam sejarah negara, melampaui 70 bilion ringgit Malaysia. Dan dikaitkan sekali dengan subsidi diesel yang bakal ditarik, yang banyak berkaitan dengan sektor logistik, kita akan lihat barang asas rakyat meningkat dengan mendadak. Tetapi mereka yang mempertahankan kenaikan ini mungkin tak sedar SST ini melibatkan apa? Ia melibatkan banyak aktiviti harian dan barangan harian. Adakah golongan maha kaya sahaja yang menggunakan kemudahan sukan seperti futsal, badminton dan bola sepak yang turut akan dikenakan? Streaming online seperti Netflix dan Disney? Ataupun pengguna Shopee, Lazada, TikTok Shop, Post Laju yang semua akan terkesan dengan kenaikan SST. Lesen motor, lesen kereta, pembelian kereta baru, insurans kesihatan, takaful dan yang lain. Persoalan saya, sejak bila semua barang ini hanya melibatkan golongan maha kaya? Sebab itu apa yang saya minta, jujur dan ikhlaslah kepada rakyat. Jangan kata lain tapi buat lain. Kata penaikan dan perluasan skop cukai ini hanya ditujukan kepada golongan maha kaya, tetapi realitinya rakyat biasa yang paling teruk terbeban. Kita perlu lawan pembohongan dan penipuan ini. Tetapi yang lebih mengejutkan, baru minggu lepas, 3 hari sebelum cukai ini dikuatkuasakan, menggunakan pintu belakang, kerajaan menyertakan sekali sektor baru ke dalam skop pencukaian SST, iaitu maintenance and repair. Ini dimasukkan pada minit-minit yang terakhir, tidak dibentangkan di parlimen, tidak ada sesi konsultasi, digazetkan pada 23 Februari dan dilaksanakan pada 26 Februari sampai dikecam oleh pakar-pakar kerana tidak ada sesi konsultasi, kerana dibuat secara terburu-buru dan diam-diam tanpa ada ketelusan langsung. Rakyat ingin tanya, dengan kemasukan maintenance and repair ini, ia sangat broad, sangat general. Adakah ia akan melibatkan repair laptop, telefon bimbit, kereta dan banyak lagi yang lain? Kerana yang jelas itu akan meningkatkan kos sara hidup rakyat. Sebab itu perkara sebegini janganlah buat pada minit yang terakhir. Bentangkan, bincangkan, adakan sesi konsultasi. Jangan guna pintu belakang kerana kamu terdesak dan akhirnya sanggup menipu dan membohong dan tidak menggunakan parlimen sebagai avenue yang terbaik. Wah, boleh sedikit? Muar, berkaitan dengan SST ini, seperti mana yang Muar sebut tadi, saya lihat bahawa bukan saja rakyat di luar sana tidak faham, tetapi menteri sendiri pun tidak faham. Ada menteri komunikasi di sini, dalam poster yang dikeluarkan oleh menteri komunikasi,
dimasukkan bahawa logistik tidak dikenakan kenaikan SST 2%. Sedangkan logistik ini merupakan skop perkhidmatan baru yang baru saja dimasukkan dan dikenakan SST sebanyak 6%. Memang tak naik 2, tapi naik dikenakan sebanyak 6%. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan logistik. Tadi Muar cerita banyak berkaitan dengan logistik. Dalam pembentangan dan perbahasan belanjawan yang lepas, Menteri Keuangan ada menyebut bahawa mereka akan melaksanakan sesi lebat urus berkaitan dengan logistik kerana ramai bangkitkan. Namun akhirnya lebat urus itu membawa kepada logistik sebanyak 6% juga. Dan apa yang dikhawatiri dalam konteks logistik ini adalah tax on tax. Kalau kita tengok banyak cukai di atas cukai yang dikenakan. Jadi saya minta ditanya sikit, apakah pendekatan MOF untuk menangani perkara ini? Terima kasih Muar. Sebab tu saya kata jangan menipu dan membohong. Saya pun lihat juga poster tersebut. Terkejut bila saya lihat, sektor logistik dikecualikan, tetapi dalam perkeliling rasmi di dalam website MOF, sektor logistik dimasukkan daripada 0 ke 6%, kenaikan yang agak besar. Dengan itu jangan tipu. Dan setiapa yang Yang Berhormat Putrajaya kata dengan betul, iaitu it is tax on tax. Kita lihat di mana daripada semua peringkat dan cascading effect itu bakal menyebabkan harga barang asas meningkat dengan mendadak. Saya berharap video yang Berhormat Putrajaya buat tidak akan kena sekat lagi lah. Saya akan masuk pasal video. Harap-harap begitu Muar, kalau tak kena sekat lagi. Saya akan masukkan nanti. Sebab itu pada tahun 2024 di pihak kerajaan mereka panggil ini adalah tahun kerajaan madani. Apa akan jadi pada tahun 2024 ini? Low value good tax akan naik. High value good tax akan naik. SST akan naik. Harga diesel akan naik. Harga petrol akan naik. Bil elektrik dan air akan naik. Ringgit terus menudum dan lemah. Keperluan asas, barang asas, kita terus bergantung kepada negara luar. Bil import menaik dengan mendadak. Sebab itu, mungkin kerajaan kata, tak apa, 2024 tahun bandadi. Tetapi rakyat kata sebaliknya. Rakyat di luar sana tak panggil tahun 2024 tahun madani. Mereka panggil tahun 2024 tahun mahal dah ni.